اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam Sri Lastari. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafaq dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan semata rahmat, anugerah, pertolongan, kehendak dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini, pada hari Sabtu, Allah Ta'ala pilih kita sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang kita dengari pada pagi ini, dengan apa yang Allah Ta'ala beri kita dengar pada pagi ini, dengan apa yang bakal masuk dalam telinga kita, apa yang bakal masuk dalam pemikirannya kita, apa yang bakal masuk dalam hatinya kita, mudah-mudahan kita mendapat bukan saja sedikit input, bukan saja kita mendapat sedikit kefahaman, tetapi mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ini Allah Ta'ala beri kita kekuatan demi kekuatan, hidayah demi hidayah, taufik demi taufik. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan, mengamalkan apa yang telah kita dengari, apa yang telah kita pelajari, kerana hamba yakin hanya semata dengan beramallah tuan-tuan, kita akan mendapat perubahan. Hanya semata dengan beramallah tuan-tuan, kita akan nampak jalan-jalan kejayaan. Dan hanya semata dengan beramallah tuan-tuan merupakan satu faktor yang nak membawa kepada kita kepada satu ketinggian ataupun maqam yang baik, ataupun keadaan yang baik, ataupun level yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali, seperti biasa, apa khabar anda di sana? Waalaikumsalam Al-Ahmad Sa'ad. Seperti biasa tuan-tuan, tolong nyatakan kesihatan tuan-tuan. Hamba yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri, alhamdulillah, hari ini so far so good. Semalam sehari kolaps. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam tak sihat tuan-tuan, tak sihat. Dan sebab saya kadang-kadang bila kurang tidur dan sebagainya, kurang rehat, bila sekali kena kolaps tu, Allahumma salli ala Muhammad, memang rebah tak bangun. Jadi alhamdulillah hari ini so far so good. Rasa kesihatan makin pulih tuan-tuan, sebab berkat daripada doa tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi alhamdulillah pagi ni saya masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya doakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bukan saja tuan-tuan sihat, tetapi kehidupan tuan-tuan, life tuan-tuan semakin baik, ilmu tuan-tuan semakin banyak, amal tuan-tuan semakin hebat. Dan yang paling penting, dengan apa yang telah kita usahakan bersama ini, Allah Ta'ala pertikatkan life kita, kehidupan kita, maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti biasa, update kesihatan tuan-tuan, yang mudah-mudahan di situ tanda kita bersyukur di atas anugerah yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, seperti biasa, setelah tuan-tuan mengupdate kesihatan tuan-tuan, saya suka nak tahu di manakah level yang kalian berada pada hari ini. Jangan jemu menjawab. Jangan jemu menjawab. Kalau tak tuan-tuan, ulama' tak akan maklumkan kepada kita satu karamah
yang lebih besar daripada 1000 karamah, iaitu istiqamah. Satu karamah yang lebih besar daripada 1000 karamah, iaitu istiqamah. Kita ni tuan-tuan, bila amal tak banyak, keramat tak ada. Orang dulu mulut masin, kadang-kadang macam-macam lah keramat. Nak cerita keramat ni tuan-tuan, berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Sebab apa? Mereka mengaji tak banyak tapi amal hebat. Kita akhir zaman ni, kita lah, saya dengan tuan-tuan saya lah, dan kita ni mengaji banyak, amal tak tahu mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita amal tak banyak tuan-tuan, bagaimana mungkin nak diberi kepada kita kekeramatan yang begitu hebat? Sebab itulah orang dulu hebat, keramatnya banyak. Mulut masin tu antara satu keramat. Kita keramat tak ada tuan-tuan, tak banyak keramat. Tetapi percayalah, kata ulama, satu karamah yang lebih besar daripada 1000 karamah, iaitu istiqamah. Kalau kita boleh istiqamah, walaupun sekecil-kecil amalan, walaupun sehalus-halus tindakan tuan-tuan, maka saya percaya dan saya yakin dengan ilmu, maka itulah yang dipanggil keberkatan yang nyata. Jadi terus istiqamah. Saya nak pastikan di manakah level yang kalian berada. Saya suka ulang ni tuan-tuan sehingga masuk betul-betul dalam telinga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, sampai bila kami nak istiqamah? Sampai betul-betul meresap dalam darah dan daging. Sampai betul benda tu betul-betul. Perkataan yang kalian tulis, saya seorang yang salik, betul-betul meresap pada otak kita, pemikiran kita, hati kita, darah daging kita. Maka ketika itulah, adakah tuan-tuan akan berhenti? Jawabnya tidak. Bila dah meresaplah darah dan daging, maka benda itu akan betul-betul menjiwai pada kehidupan tuan-tuan. Maka ketika itulah tubuh badan kita semua bergerak dalam keadaan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi tuan-tuan yang baru masuk, seperti biasa, tolong update kesihatan dan tolong nyatakan di manakah level yang kalian berada. Saya suka tuan-tuan tulis, saya suka tuan-tuan menulis. Sebab apa? Saya dah ulang banyak kali. Allah Ta'ala yang maha bijak pun menulis di atas lauh mahfuz. Kita yang maha jahil lagi maha pelupa. Al-insan bermakna nasia. Kita ni manusia. Dalam bahasa Arab, dengar dalam bahasa Arab, kita ni manusia. Min alif hamzah, nun sin ya. Manusia ni satu kalimat atau perkataan yang datang daripada nasia. Nun sin ya. Nasia ni apa? Pelupa. Pelupa. Memang kita ni orang yang bersifat dengan pelupa. Memang kejadian kita ni makhluk yang dinamakan manusia, bukan hayawanun. Kita ni manusia. Memang kita ni bersifat pelupa. Sebab tu saya suka bila tuan-tuan menulis, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik, supaya menjadi ingatan. Jelas ke jelas? Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, seperti biasa, untuk kita menyambung pembicaraan kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam bicara nasihat berkenaan 8 kebaikan tidak diambil kira selagi mana tidak dihubungkan dengan 8 perkara. Maka seperti biasa tuan-tuan jangan lupa untuk bantu saya like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Kerana apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan bukan membantu saya pada sebenarnya, tetapi tuan-tuan membantu kehidupan tuan-tuan sendiri. Sebab antara benda yang saya percaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan seronok berada dalam circle begini, tuan-tuan juga lebih seronok bila mana berada pada live tuan-tuan, kehidupan tuan-tuan berada pada circle yang sama. Dan tuan-tuan kena bermula daripada sekarang. Nak develop circle ni, jangan tunggu esok. Dan bab kata untuk guru saya, now or never. Now or never. Kalau kita nak berubah, bermula daripada sekarang, bukan tunggu esok. Esoklah aku nak tag nama mereka, sabar dulu. Kalau nak berubah, bermula daripada al-an, sekarang. Now or never. Jadi kalau kita nak perubahan itu, yang datang lagi 5 tahun, yang datang lagi 3 tahun, yang datang lagi setahun, jadi bermakna kita kena bermula daripada sekarang. Kalau kita bermula esok, dia akan delay. Sebab tu bagi tuan-tuan saya suka, terima kasih kepada Halimatul daripada Kuantan. Dan tuan-tuan tag nama mereka dengan niat, ya Allah, sebagaimana kau pilih aku berada dalam hashtag Santapan Rohani, aku nak juga orang-orang yang aku sayang berada. Niat begitu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik menghasilkan tindakan yang baik, menghasilkan result yang baik. Jelas ke jelas? Baik. Jadi seperti biasa, adakah anda telah bersedia untuk mendengar
8 kebaikan. Kita sangka kita dah buat benda baik, tetapi dah, kata ulama tasawuf yang dinukilkan daripada kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Belum lagi dinisbahkan sebagai amalan kebaikan selagi mana tidak dihubungkan dengan 8 perkara. Jadi, seperti biasa, kalau anda telah bersedia, tolong type dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong type dah. Supaya saya nak pastikan tuan-tuan berada pada level alfa yang begitu hebat. Dah. Kalau orang belajar ilmu ni, dia tahulah ada alfa, ada beta, macam-macam lah tuan-tuan. Alfa ni antara suatu keadaan yang waktu tu lah tuan-tuan mudah nak sedut ilmu, tuan-tuan mudah nak faham ilmu. Tuan-tuan, cara nak mengaktifkan alfa ni mudah. Antaranya tarik nafas 3 kali. Kalau tuan-tuan stres, dengan berdoa kepada Allah, silap. Tak betul caranya. Waktu stres tu, tarik nafas dulu. Sebab waktu stres kita berada pada gelombang yang lain. Waalaikumsalam Ros Rozi. Waktu kita stres, tuan-tuan berada pada satu gelombang yang berbeza, berkecamuk pada otak. Bagaimana mungkin kita nak submit kepada Allah Jalla wa'ala? Jadi tarik nafas. Tarik dan lepas. Tarik dan lepas. Saya tak boleh tarik sesama ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tarik dan lepas. Tarik 3 kali tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan bertenang. Ketika itulah kita berada pada gelombang alfa yang begitu hebat. Jadi mudah-mudahan bila kalian berada pada gelombang alfa, type dah. Mudah-mudahan kita nak pastikan apa yang kita pelajari pada hari ini, Allah memasukkan pada hatinya kita. Jelas ke jelas? Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, siapa nama dia? Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Dia orang Ajam. Bermakna bukan Imam Nawawi yang tu tak. Ini Imam Nawawi Al-Bintani. Daripada muka surat 368. Bagi tuan-tuan yang ada kitab ni, muka surat 368. Syukur ya Allah, banyak dah kita baca. Sikit lagi nak habis ni. Jangan risau, khatam ni saya ulang balik. Banyak mutiara yang hebat. Tuan-tuan, yang kita dah baca 368, bukan semua kita hadam, bukan semua kita makan. Kita makan sikit-sikit. Nanti kita ulang balik, kita makan lagi pula mana-mana ramuan yang belum kita makan. Baik. Dirawikan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia berkata, berkenaan apa dia? Kita sambung 8 perkara yang tidak diambil kira sebagai satu kebaikan sehingga disertai dengan 8 perkara. Dan saya suka ulang daripada mukadimah supaya tuan-tuan tak confuse. Ini bukan bicara fiqh. Ini bicara akhlak dan tasawuf. Sebab bila biliknya berbeza, huraiannya berbeza. Jelas ke jelas ni? Saya nak tuan-tuan jelas yang pertama ni dahulu. Kalau tuan-tuan tak jelas, saya tak boleh baca kitab. Dan tuan-tuan, perbahasan fiqh dan perbahasan tauhid dan perbahasan tasawuf dan juga ilmu-ilmu yang lain, walaupun setiap ilmu tu ada kesinambungan, dan ada kesinambungan, tetapi kadang-kadang huraiannya berbeza. Sebab tu saya nak tuan-tuan jelas dulu yang kita nak bicara ini di sudut pandangan akhlak dan tasawuf. Jangan pagi-pagi lagi tuan-tuan dah argue. Habis ustaz, kami semayang tak kira semayang ke? Adakah semayang kami bukan diambil kira sebagai satu kebaikan? Sabar dulu Kak Long. Sabar dulu Kak Nah. Sabar dulu Kak Cik. Rozi, kami baca Nasaihul Ibad, karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah. Dah setahun lebih dah kami baca kitab ni. Alhamdulillah. Dah setahun lebih istiqamah. Jelas ke jelas? Okey. Kesimpulannya, apa poin yang saya nak sampaikan dahulu? Dengar elok-elok. Walaupun setiap ilmu tu ada kaitannya, tetapi kadang-kadang perbahasannya berbeza. Saya bagi contoh yang paling mudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam ilmu tajwid, Allah tu dibaca dengan berapa harakat? Saya nak bagi contoh yang paling senang, tuan-tuan nampak. Maknanya begini, saya nak bagi faham. Setiap sudut ilmu tu huraiannya berbeza, tetapi ada kaitan antara satu dengan yang lain. Contoh, kalau kalian belajar ilmu tajwid, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tu berapa panjangnya? Tolong jawab di ruangan komen. Sementara saya cari tisu.
Jawab sekejap dekat ruangan komen. Tuan-tuan tak bantu saya, tuan-tuan membantu diri tuan-tuan sendiri. Jangan malu untuk menjawab. Biar salah sekarang di hadapan guru, walaupun saya bukan guru tuan-tuan, tetapi salah sekarang saya boleh bantu. Jawab sekejap dekat ruangan komen. Allahu Akbar. Kalau belajar ilmu tajwid, Allah tu berapa harakat? Allah berapa harakat? Cepat, saya tunggu tuan-tuan, saya tunggu. Tuan-tuan kena jawab dulu baru saya jawab. Saya nak membedakan benda tu sama tetapi huraian berbeza. Benda yang sama, huraian berbeza. Itu saja saya nak buktikan. Allahu Akbar. Dalam ilmu tajwid, Allah tu lafzul jalalah. Dan dibaca dengan berapa harakat? Ke tengah masak semua ni. Dan ke tengah masak. Okey, terima kasih Hajah Ruziah Daud. Dalam ilmu tajwid, Allah tu dibaca 2 harakat. Terima kasih. Boleh jadi lambat kot. Sebab biasa bila live dia akan delay 10 saat. Dah? Baik. Betul Salihah. Tak perlu rasa. Betul. Dalam ilmu tajwid, Allah tu dibaca 2 harakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah? Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, ada perkataan Allah. Tak boleh baca 4. Tak boleh baca 8. Tetapi, perkataan yang sama, kalau tuan-tuan bawa pada ilmu fiqh, Allah tu dibaca panjang mana? Tulis di ruangan komen. 7 alif 14 harakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam ilmu fiqh pula, perkataan yang sama, Allahu Akbar, dalam ilmu tajwid dibaca dengan 2 harakat. Allah. Dalam ilmu fiqh, Allah tu boleh dibaca panjang mana? 7 alif 14 harakat. Allah tu sampai 14. Kira sendirilah. Allahu Akbar. Sudah. Itu maksimum. Minimum 2. Allahu Akbar. Maksimum 14 harakat. Jadi, tuan-tuan jelas ke jelas? Benda yang sama, tetapi kalau dihurai dari sudut ilmu yang berbeza, hukumnya berbeza, penerangannya berbeza. Okey, Allahu Akbar pula dibawa pada ilmu zikrullah. Bila zikir ni tuan-tuan, dia berhajat pula kepada jumlah. Bila zikir ni berhajat kepada jumlah. Bila mana berhajat kepada jumlah, adakah ketika itu dalam satu keadaan perlu kita menjaga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabar dulu. Tengok huraian nak letak di mana. Kalau pada ilmu tajwid, saya kata betul, la tu baca 2 harakat, ila tu baca 2 harakat. Tapi ingat, jangan perbahasan tajwid nak bawa pada ilmu zikrullah. Itu kesilapan yang paling nyata. Dalam ilmu zikrullah, maka nombor pula memainkan peranan. Kalau nak baca dua-dua, tuan-tuan, orang dulu zikir 1000, 10,000. Kita kalau setakat 100 bolehlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100. Okey, baca 2 harakat. Cuba zikir 1000. Allahu Akbar. Zikir 1000. Dan zikir 1000, zikir 10,000, la ilaha illallah. Ada ke zikir 1000, tuan-tuan? Buka kitab. Berkenaan sejarah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dah Abu Hurairah? Orang yang banyak merawikan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Abu Hurairah, tuan-tuan, amalan dia tiap-tiap malam dia akan berzikir 1000 kali. Dia akan berzikir. Dia ada satu tempat zikir, dia panggil simpulan kain. Abu Hurairah ni ada simpulan kain yang disipul sebanyak 1000 kali untuk digunakan untuk berzikir. Agak-agak kalau 1000 ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak-agak tuan-tuan bila nak habis? Sebab tu ingat,
Apa saya nak bagi faham? Setiap ilmu tu ada peranannya, ada huraiannya, ada sudutnya dan ada penjelasan yang nyata. Jadi Allahu Akbar dalam ilmu tajwid baca dua. Allahu Akbar dalam ilmu fiqh ketika takbiratul ihram baca 7 alif 14 harakat. Pada ilmu zikrullah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh baca satu, tak ada masalah. Dia ada huraian yang berbeza. Jelas ke jelas? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah? Baik, habis. Sambung. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Satu. Wa la khaira fi qira'atin. Okey. Yang ni baru saya nampak terjemahannya ada, tetapi yang Arabnya tak ada. Yang pertama, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Satu. Yang kedua, Arabnya gugur. Nanti saya tengok dekat dalam kitab yang lain, tetapi huraiannya ada. Patutlah semalam kemarin kita baca Arabnya kurang satu. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tiada kebajikan dalam solat la khusyu'a fiha, tanpa khusyuk. Jadi poin yang pertama yang kita belajar kemarin hari Khamis, malah hari Jumaat saya tak sihat, yang kita belajar hari Khamis apa dia? Solat ni tuan-tuan tidak dikira sebagai satu kebaikan bila mana tak adanya khusyuk. Saya ulang kali yang ke-14. Ianya dipandang dari sudut akhlak dan tasawuf, bukan dipandang dari sudut fiqh. Dipandang dari sudut fiqh, semayang tu satu kebaikan, semayang tu satu ketaatan. Betul. Dah? Ya, Bashruddin, saya dah hurai tadi dah. Kita nak baca satu harakat, saya dah kata dulu nak hurai dari sudut ilmu yang mana. Saya dah kata dulu nak hurai dari sudut ilmu yang mana. Adakah nak hurai dari sudut tajwid, nak hurai dari sudut fiqh, nak hurai dari sudut ilmu khusus dalam masalah zikrullah? Kerana huraiannya berbeza. Hurai ikut tajwid, ya baca dua. Berlaku di zaman Nabi SAW. Banyak sirah tuan-tuan, banyak sirah. Nak ceritakan ilmu zikir ini, perlu kita faham huraiannya berbeza. Dan ini belakang dia saya jawab berkenaan yang berlaku di zaman Nabi. Okey, sambung dulu. Yang pertama, 8 kebaikan tidak dikirakan kebaikan melainkan disertakan dengan 8 perkara. Yang kita belajar hari Khamis apa dia? La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Semayang ni tidak dinisbahkan sebagai satu kebaikan bila mana tak ada khusyuk. Cerita bab khusyuk ni tuan-tuan, saya bawa sedikit. Sesungguhnya khusyuk dalam sebahagian solat itu wajib. Wajib ni ulama sebut wajib diusaha, wajib dicari. Kalau dapat anugerah daripada Allah. Bukan sekadar menjadi syarat. Sedemikian dinyatakan oleh guru kita Syekh Ahmad Asy-Syahrawi kepada sebahagian para nabi. Nabi Allah menurunkan wahyu sebagai berikut. Abdi habli min ainika dumu'a wa min qalbika al-khusyu'a summa da'u fa innis astajibu laka wa innil qaribul mujib. Artinya apa? Wahai hamba-hambaku, dengar elok-elok, berikanlah air mata dari matamu. Satu. Dan khusyuk dari hatimu. Dua. Kemudian berdoalah kerana aku mengabulkan doamu. Tiga. Aku yang maha dekat lagi yang maha memperkenankan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi artinya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lepat tu tuan-tuan, tak usah didengar lah. Allahu Akbar. Orang yang menyatakan syariat dengan cara yang zahir, kita takut tuan-tuan dia jatuhlah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sangat. Kita guna perkataan yang berlapik lah. Kita guna perkataan yang berlapik. Orang yang tak solat ni tuan-tuan, kufur kepada Allah Ta'ala. Kita takutnya begitu. Wallahu a'lam. Jadi artinya apa? Yang pertama, dapat kita fahami khusyuk tepatnya di hati. Kita belajar hari itu pada hari Khamis. Sembahyang tidak dikira sebagai satu kebaikan dan ketaatan, melainkan adanya khusyuk. Dan hari Khamis hari itu saya dah beri 4 tips untuk khusyuk. Bagi tuan-tuan yang tak tahu tips ni, tengok live yang berlangsung pada hari Khamis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk di mana tempatnya? Kan Allah Ta'ala dah sebut khusyuk tempatnya di hati.
berikanlah air dari matamu dan khusyuk dari hatimu. Jadi tuan-tuan dapat satu jawapan yang ringkas dahulu. Patutlah selama ni aku tak dapat khusyuk solat sebab kita salah tempat. Kita salah tempat. Khusyuk tempatnya bukan di sini, tempatnya di hati. Ni tuan-tuan antara hujah dan dalil yang kita boleh bawa datang agar tuan-tuan semakin tahqiq di manakah perjalanan yang tuan-tuan nak cari. Habis huraian yang pertama. Huraian yang kedua, Arabnya tak ada, kita baca terjemahannya. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Tiada kebaikan dalam berpuasa tanpa menahan perkara, tanpa menahan perkataan yang tidak berguna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua. Yang kedua yang kita belajar pada hari ini, nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Tak ada kebaikan dalam berpuasa. Tak ada kebaikan dalam berpuasa. Berpuasa tu kita puasa pagi sampai ke petang, tidak dikira sebagai satu kebaikan bila mana tanpa menahan perkataan yang tidak berguna. Jadi pertama sekali, Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami pada bulan Sya'ban tuan-tuan, dan sampaikan kami kelak pada bulannya Ramadan dalam beberapa hari lagi. Amin. Yang kedua, bila nak sampai kepada Ramadan, antara ilmu yang sering kalian belajar, apa dia? Puasa ada tiga. Pertama, puasa orang awam. Kedua, puasa orang khawas. Ketiga, puasa khawasul khawas. Apa dia puasa orang awam? Menahan diri dari lapar dan dahaga. Siapa dia? Akulah tu. Mengaku sekejap. Saya pun mengaku. Dua, satu. Yang kedua, sampai bila aku nak duduk dalam martabat orang awam. Dan kalau tahun ni aku tak berubah juga, sama juga tahun depan tak berubah. Jadi kalau tuan-tuan nak lakukan perubahan, now or never. Sekarang ataupun akan datang, ataupun tak ada langsung. Now or never. Nak buat perubahan bukan tunggu tahun depan. Al-an. Sekarang. Now or never. Jadi puasa yang kedua dipanggil puasa orang khawas. Apa dia khawas? Menjaga perut dari lapar dan dahaga, dan menjaga 7 anggota. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Bermakna hari ini kita fokus lidah dahulu. Kata Sayyidina Ali, puasa tu tidak dikira sebagai berpuasa, tidak dikira sebagai satu kebaikan, melainkan kita menjaga lidah. Baik. Bila sebut jaga lidah ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Macam mana cara nak jaga lidah? Itu persoalan yang perlu kita bincang. Macam mana cara nak jaga lidah? Adakah dengan maksud semata-mata kita senyap? Senyap je. Tak tuan-tuan. Tanah yang kosong, kalau tuan-tuan tak buat apa, lalang naik. Faham ke faham ni? Tanah yang kosong, lidah yang kosong, dikosongkan, tak ada apa-apa. Kita senyap je. Orang tanya pun jawablah sikit-sikit. Tapi adakah maksud menjaga lidah senyap? Tak. Tanah yang kosong, tuan-tuan biarkan. Biarlah. Orang bagi cadangan tu tak apalah. Tuan-tuan, tanah tu lama-lama lalang naik. Lalang naik, rumput naik. Dah bila lalang naik, rumput naik, siapa pula menyelinap? Ulau pun ada. Cicak pula. Tikus pun ada. Macam-macam segala binatang lah yang boleh duduk dekat dalam. Asalnya tanah tu kosong. Lidah ni kosong. Tak ada apa-apa. Maka lama-lama lalang pun naik. Dah lalang naik, ular pun ada. Makin-makin benda berbisa pun datang. Jadi dalam nak memahami menjaga lidah, bukan bermakna tuan-tuan tak buat apa. Maknanya tanah tu kita buat benda lain. Tanah tu buat benda lain. Tanamlah getah, tanamlah tebu, tanamlah apa lagi. Nak tanam padi tak boleh, tanah sekarang kera dan sebagainya. Dan tanamlah sayur-sayuran. Hamba yakin tuan-tuan, bila tanah ni ditanam benda lain, pada adat lalang tak naik dah. Rumput tu biasalah. Pada adat lalang tak naik. Dah tanam tebu, lalang nak naik ke mana? Sama juga dengan lidah. Jadi tuan-tuan, kita kena biasakan basahkan lidah. Dan dengan perbanyakkan berzikir dan berselawat kepada Nabi SAW. Cuma cerita zikir dan selawat ni, saya suka share dengan tuan-tuan agar tuan-tuan membahagikan masa antara zikir dan selawat. Kalau boleh, dan biasakan, bukan Ramadan, bermula daripada sekarang. Dalam live kita, dalam kehidupan seharian, saya nasihatkan tuan-tuan dan nasihatkan diri saya sendiri
Untuk kehidupan seharian, perbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Guna lafaz yang mudah pun tak apa. Guna lafaz yang mudah pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul tu sweetie Pinggu. Tapi bermakna bila sebut kurang ni sat lagi, dia ingat senyap. Betul. Cuma sat lagi kesilapan kita memahami makna kurangkan bercakap, sat lagi senyap. Lah. Sebab bila senyap, benda lain pula akan masuk. Jadi mafhumnya, kalau nak meninggalkan satu benda, kita kena buat satu benda lain. Bukan kita tak buat apa-apa. Nak meninggalkan kejahatan pada lidah, bukan bermakna meninggalkan kejahatan. Tak, buat satu benda yang lain. Automatik. Yang ni pun tak ada, yang ni pun tak ada. Jadi dalam life kehidupan, cuba perbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup lafaz yang simple. Dan bila sebut zikir ni tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi sebutlah kitab Al-Askar beliau. Ni kitab Al-Askar. Nama lah kitab Al-Askar. Tajuk pun bab zikir-zikir. Tajuk pun dah menceritakan bab zikir-zikir baginda Nabi SAW. Kalau sebut zikir ni tuan-tuan, Imam Nawawi sebut afdal zikir ni tempat yang khusus, masa yang khusus, waktu yang khusus. Tempat tu khusus kalau boleh, kalau untuk berzikir betul-betul. Masanya khusus, buat pada satu masa yang memang hari-hari lepas subuh, lepas kita baca Quran, duduk sekejap untuk kita muraqabah ke, muhasabah ke, berzikir sebagainya. Dua. Yang ketiga, dengan kaedah yang khusus. Dia kadang-kadang setengah orang kata, ustaz boleh tak buat kita subhanallah? Boleh, tak ada masalah, tak ada penafian dan tak ada larangan. Cuma tuan-tuan, zikir yang powerful ialah zikir yang dijalankan dengan zahir dan batin. Jelas ke jelas? Beza zikir dengan selawat. Ditulis sekejap dekat ruangan komen supaya saya nak tuan-tuan nampak berapa minimum selawat. Selawat ni kalau nak baguslah, kata saya nakal kalam Habib Ali. Ini bukan kalam saya. Saya nakal daripada kalam Sayyiduna, guru kita yang mulia, Habib Ali Zainal Abidin. Untuk orang awam, minimum selawat sehari semalam 300 kali. Minimum zikir la ilaha illallah sehari semalam 400 kali. Itu minimum. Bukan kalam saya nakal sahaja daripada kalam Habib Ali Zainal Abidin Al-Habib. Kalau tuan-tuan orang yang salik, hari-hari duk update, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Waalaikumsalam ya Adima. Orang yang salik ni dia selawat sehari 1000 kali. 1000 kali. Tuan-tuan 1000 tak banyak. Kalau tuan-tuan betul istiqamah, 20 minit habis. 20 minit habis 1000 kali. Sebab itulah berkata, saya nak menghuraikan masalah yang kita cerita mukadimah tadi. Tuan-tuan kena membedakan hukum tajwid dan hukum zikir. Selawat sebahagian daripada zikir. Kalau tuan-tuan nak baca selawat 1000 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajibal gunahnya ada. Mat aslinya ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak pendekkan lagi, buang Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agak-agak bila nak habis 1000? Cuba jawab. Sebab tu kena bijak berbicara tuan-tuan. Kena bijak berfikir. Saya tak kata hukum tu silap, tetapi nak hurai dari sudut yang nak hurai dari sudut ilmu yang mana. Kalau kita hurai menurut hukum tajwid, saya kata ya. Allah baca 2 harakat, Muhammad wajibal gunah, wajib dengung. Tetapi ilmu tu nak dibawa kepada ilmu zikrullah, dan selawat juga sebahagian daripada zikir. Huraiannya berbeza. Berlaku di zaman Nabi SAW beberapa riwayah. Satu hari ada seorang sahabat sedang lalu. Nak dengar ni. Satu sahabat sedang lalu kat kaki bukit. Lalu kat kaki bukit, dia dengar ada seorang sahabat berzikir. Anallah, 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 anallah. Tuan-tuan dengar apa?
Dah. Apa yang tuan-tuan dengar sama macam yang saya dengar, sama macam sahabat tu dengar. Sahabat tu dengar ada sahabat berzikir anallah, 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 aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Aku Allah, aku Allah. Anallah, 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 anallah. Aku Allah, aku Allah. Dah tak bunyi butir dah. Tu sebelah. Dah tak berbunyi butirannya dah. Baik. Maka sahabat tu mereport kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila report kepada Nabi, Nabi ni beradab, orang yang terlalu tinggi adabnya. Nabi kata, tunggu dia habis berzikir baru panggil jumpa aku. Tunggu dia habis berzikir baru panggil jumpa aku. Maka sahabat tu pergilah tengok. Bila sahabat yang dekat kaki bukit tu habis berzikir, tuan-tuan, dia panggil untuk dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, apa yang kau zikirkan tadi? Sahabat tu kata, aku zikir la ilaha illallah. Sahabat yang mendengar pula, dia kata la, aku dengar. Dia kata anallah, 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 anallah. Aku Allah, aku Allah. Dah boleh jadi laju sangat kot. Okey. Nabi tanya soal yang kedua. Tuan-tuan dengar soalan ni. Nabi tanya, apakah yang ada di hati kamu? Maka berkata as-sahabah tadi, ya Rasulullah, kekal di hati aku tiada Tuhan melainkan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, kekal di hati aku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka bersabda oleh Nabi SAW, memada apa yang ada di hati kamu. Memada. Sebab tu dalam ilmu zikrullah, kaifiatnya berbeza, rahasianya berbeza, teknikalnya berbeza, caranya berbeza. Saya lebih suka kalau tuan-tuan nak berzikir di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, keadaan yang khusus dan teknikal yang khusus. Bagus nak berzikir harian subhanallah tu bagus, tak dinafikan, tak ada larangan. Memang Imam Ghazali pun ajar. Tapi teknikal yang Imam Ghazali ajar tu untuk orang awam. Yang saya nak bimbing sekarang, tuan-tuan kena upgrade daripada awam naik kepada salik. Kita bicara bab puasa. Orang awam puasanya tahan perut sahaja. Orang salik puasanya tahan perut, tahan mata, tahan lidah, tahan telinga dan yang lain. Yang kita nak fokus hari ni tahan lidah. Okey, letak tepi sekejap. Jadi kembali kepada masalah tadi. Nabi menggambarkan kepada kita, betul, dalam ilmu tajwid, la tu dibaca dua. Tapi kalau dah baca zikir laju sangat, sampai dah bunyi butiran pun tak ada, Nabi kata, kekallah apa yang di hati, kekallah apa yang ada di hati kamu. Menggambarkan tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, pentingnya kepada kita, zikir, zahir dan batin. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan tengah bawa kereta, dengar elok-elok, dengar betul-betul dah. Kalau tuan-tuan bawa kereta pada adat, dan sebab saya berkata saya lah, boleh jadi level tuan-tuan lain. Boleh jadi tuan-tuan lebih terror dari saya. Tak apa. Level saya, kalau saya nak bawa kereta, saya nak berzikir, zahir dan batin agak susah. Dan sebab fokus kita bawa kereta, nak bawa kereta lagi, nak tukar gear lagi dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah, hati pula nak zikir. Tak jadi. Tapi kalau kita duduk di tempat yang khusus, lepas subuh ke, atau kita gunakan waktu-waktu yang khusus bagi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, jadi mudah-mudahan kita boleh berzikir dengan cara khusus. Dan kenapa pula afdal tuan-tuan banyakkan selawat? Selawat ni pula kelebihannya, dia tak ada pada hati. Memadai selawat pada lidah. Dan tak ada amalan selawat di hati lah. Dah di atas pengalaman hamba, ilmu yang hamba belajar. Kalau ada guru yang kata ada, tak apa tuan-tuan. Saya tak menafikan, cuma saya kata di atas kedaifan saya yang pernah saya belajar, selawat ni perlu di lidah. Tak ada orang senyap. Buat apa tu? Tengah selawat. Tak ada. Kalau zikir boleh di hati. Allah, 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 Allah di hati. Bagus. Bukan saja bagus, memang disarankan dan digalakkan. Tetapi selawat, buat apa tu makna? Tengah selawat. La. Selawat mesti dila Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas-jelas Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mafhumnya tuan-tuan, bayangkan kalau kita nak mengamalkan sehari 300. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena ikut tajwid ni. Allahumma salli ala Muhammad. Wajib al-gunah. Wa ala ali Muhammad. Sabar dulu. Kita tak nafikan ilmu tu betul ke salah. Tapi saya nak kata nak gunakan ilmu tu di mana. Sebab tu dalam muqaddimah lagi saya dah bawa tuan-tuan kepahaman yang sebenar. Setiap satu ilmu tu ada kebenarannya, tetapi dihurai dari sudut landasan ilmu yang mana.
Kalau tuan-tuan tahu landasan, tuan-tuan akan faham syarahan. Kalau kita tak faham landasan, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita tak tahu nak disandarkan ke mana. Jadi kembali kepada apa yang kita bicarakan pada hari ini, tuan-tuan. Dengar elok-elok. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-mubashirina fil jannah, sahabat yang dah confirm syurga. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dan saya suka tengok love berterbangan. Love tu bukan untuk saya, tapi untuk hati-hati orang-orang yang anda sayang. Anda hantarkan kepada mereka. Jadi kembali kepada apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Tiada menjadi satu kebaikan, iaitu puasa. Puasa tak jadi satu kebaikan bila tidak disertai dengan lidah yang menjaga. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, ayo bersama-sama kita belajar jaga lidah. Saya ulang balik, maksud jaga lidah bukan tak buat apa-apa. Maksud jaga lidah, buat benda lain. Selawat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Cuma pada live tuan-tuan, banyakkan berselawat kepada Nabi. Nak cerita bab selawat ni, kalau tuan-tuan nak tahu dah, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nak tahu cerita bab selawat? Selawat ni tuan-tuan, siapa nak tahu kelebihan selawat ni? Supaya bila tuan-tuan tahu kelebihan ni, saya yakin mulai hari ni, now or never, tuan-tuan takkan tinggalkan seharian berselawat ke atas Nabi SAW. Siapa nak, tolong tak nak. Kalau orang tak nak, takkan saya nak bagi. Orang yang betul-betul nak, baru saya nak bagi ilmu ni. Dah? Sebab tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa saya start daripada mengaji pondok? Dah? Allah Ta'ala anugerah. Tuhan pinjam saja. Bukan saya lah. Allah Ta'ala anugerah. Tuhan nak bagi sedikit sekelumit, tuan-tuan. Selawat ni memang menjadi amalan saya. Sebab saya lihat dengan zahir mata. Anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila tuan-tuan faham teori ni, bila tuan-tuan faham kaedah ni, barulah tuan-tuan akan terjebak. Kenapa aku nak berselawat? Sebab ada ilmu-ilmu yang tuan-tuan faham. Dan jadi kalau tuan-tuan nak, tolong tak nak. Kalau tak, apa tak nak bagi, biar baca kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala pun nak beri Islam kepada semua manusia. Dan diperintahkan Nabi SAW untuk berdakwah. Tapi ada yang tak nak. Fir'aun tak nak. Dan Haman tak nak. Qarun tak nak. Semua tu tak nak, tuan-tuan. Jadi sama juga kita. Bila kita tak nak, takkan saya nak beri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Ramai yang nak. Syukur. Baik, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Setiap perkataan yang saya cakap, tuan-tuan tulis sama ada ringkasan dan sebagainya. Tak tulis di ruangan komen pun tak apa. Kalau tuan-tuan ada buku, salin nota ni. Yang pertama, dia marah sungguh 3 kali dah jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah? Baik. Yang pertama, dengar elok-elok. Kenapa saya galakkan tuan-tuan untuk memperbanyakkan berselawat. Jangan lupa juga tag nama orang yang dah sayang. Kalau tuan-tuan nak ilmu ni mereka dapat. Sabar Cik Gani, sabar. Nak ceritalah ni. Bagus soalan Cik Gani. Okey. Yang pertama, antara amalan yang dilakukan, nak cerita macam mana dah? Okey, saya cerita dulu, nanti tuan salin. Yang pertama sekali, amalan yang lain tergantung antara terima dengan tidak kepada ikhlas. Semayang, zakat, zikir, baca Quran, semua amalan-amalan tu tergantung dahulu. Bermakna sama ada diqabul ataupun tidak bila mana disertai dengan ikhlas. Illa melainkan berselawat ke atas Nabi SAW. Selawat ni tuan-tuan buat dalam apa jua keadaan Allah Ta'ala kabul. Buatlah kena riak. Allahumma salli ala Muhammad. Dah tengah-tengah berjalan ni, buat live selawat Nabi. Live nak tunjuk ke orang. Allah Ta'ala kabul. Itu kelebihan selawat Nabi. Tuan-tuan boleh tanya kepada para ulama', tuan-tuan boleh tanya kepada para habaib, kepada yang ada akses kepada Habib Ali Zainal Abidin Habib, tanya Habib Ali. Dah? Betul ke Habib? Amalan yang lain tergantung antara ikhlas diterima ataupun tidak. Melainkan selawat Nabi. Selawat Nabi ni tuan-tuan buatlah apa jua keadaan. Ikhlas ke, tak ikhlas ke, sengaja ke, terpaksa ke, riak ke, ujuk ke, takabur. Allahumma salli ala Muhammad. Buat secara sombong ke tuan-tuan. Pertama sekali, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebab apa terima? Sebab dia direct. Satu, poin yang pertama.
Jelas ni saya bawa dalam keadaan perlahan ni, agar Ramadan pada kali ni tuan-tuan perbanyakkan berselawat. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak berzikir, nak berzikir, zikir ni dia ada bai'ah. Apa dia bai'ah? Kita kena ambil dengan guru. Sebab zikir ni dia ada silsilah dia, dia ada tertib dia, dia ada cara dia. Macam orang nak ambil ilmu tariqah, dia kena hafal sanad. Ni zikir daripada mana, sepulah syekh, dan dia kena ada mursyid, guru dia untuk dia rujuk kalau ada masalah. Dan dia kena ada kaedah macam mana cara nak berzikir, dan dia kena ada bai'ah, minta izin dan sebagainya. Itu ilmu zikrullah. Kalau tuan-tuan berzikir tanpa 4 perkara ni, tak ada kaedah, tak ada mursyid, tak ada silsilah, tak ada bai'ah tuan-tuan, maka zikir itu akan jadi zikir hasanah saja. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Dan zikir itu tak beri kesan kepada rohaniah, zahir dan batin. Tetapi ingat, selawat ni pula amalan yang tak ada bai'ah. Tak perlu tuan-tuan ambil ijazah. Kalau tuan-tuan tengok live, Habib Umar dia bagi satu amalan, boleh amal, boleh terus amal. Tuan-tuan baca buku kelebihan selawat-selawat tu, selawat ni selawat nariyah, selawat tafrijiyah dan sebagainya. Tuan-tuan, selawat ni antara kelebihannya amalan yang tak ada bai'ah. Kalau tariqah, kalau nak ambil zikir ada bai'ah. Quran pun kena ada bai'ah. Quran pun kena ada sanad. Kan ada orang ajar Quran bersanad. Maknanya sama juga. Kalau tuan-tuan nak amalkan Quran seharian, bagus. Tapi nak menjadikan Quran tu betul-betul berkesan, memberi bekas pada zahir dan batin, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena ada sanadnya, ada silsilahnya. Dan guru yang kita belajar tu daripada guru yang sampai kepada Rasulullah SAW, baru Quran tu jadi powerful. Bukan Quran tu tak power. Silap cara kita yang tak faham cara nak bagi power Quran tu bagaimana. Sebab Quran tu ada adabnya, ada sirahnya, ada rahasianya, ada sirnya, ada nurnya, ada ahwalnya, tuan-tuan. Dan takkan diberi kepada tangan-tangan orang yang tak menjaga keikhlasan kepada perkara begini. Jelas? 2. Jadi poin yang kedua, apa dia? Kalau nak amal zikir, amal tariqah, kena ada sanad, kena ada guru, ada bai'ah. Selawat tak payah. Jelas? Okey. 2. Yang ketiga, antara perbezaan selawat dan zikir, tetapi dua-dua ada kelebihan tersendiri. Yang ketiga, bila sebut zikrullah ni, dia amalan yang khusus, waktu yang khusus. Kalau tuan-tuan nak betul-betul beramal dengan tariqah, zikir, bagus sangat, tetapi kena istiqamah. Kalau masa tu lah, zikir Allah 1000 kali, buat 11,000 dan sebagainya, bagus. Tetapi waktunya khusus. Bagi kita yang Allah Ta'ala uji dengan kehidupan yang bekerja dan sebagainya, jaga tu, jaga dan sebagainya. Sekejap, saya nampak ada soalan tadi. Baik. Jadi, perkara yang ketiga, selawat ni pula tuan-tuan boleh buat di mana-mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selawat ni kita boleh buat di mana-mana. Macam mana nak kenal mursyid, Isa bin Ishaq, yang tu panjang lagi bicaranya. Saya pun tak layak nak bicarakan berkenaan nak kenal mursyid ni macam mana. Cuma insya-Allah kalau ada rezeki dalam program-program yang akan datang, kita akan huraikan secara khusus nak kenal mursyid ni bagaimana. Letak tepi dulu. Sebab mursyid tu bicara ilmu tariqah, bicara ilmu zikrullah. Yang saya nak hurai ni supaya nak memudahkan untuk beramal ialah selawat. Yang ketiga, selawat ni apa dia? Boleh buat di mana-mana. Dia tak perlu waktu khusus, tak perlu masa yang khusus. Kalau zikrullah, khususiahnya ada. Ni kata Imam Nawawi. Kalau nak berzikir betul-betul, tempatnya khusus, masanya khusus, kaedahnya khusus, tertibnya khusus. Dalam kitab Al-Askar. Nama lagi cerita bab zikir Nabi SAW. Itu perkara yang ketiga. Kak T, tak apa Kak T, amal selawat dulu. Saya nak bai'ah zikir lah. Saya tak ada apa-apa saya nak berikan. Biasa kalau orang nak bai'ah zikir, kita ada guru, kita ada mursyid. Saya tak ada apa-apa. Saya tak layak nak beri apa-apa untuk tuan-tuan. Nak bagi ilmu ni pun Allah Ta'ala anugerah beri pinjam yang sedikit. Jelas-jelas, itu perkara yang ketiga. Dan perkara yang keempat, ni saya kembali kepada Cik Gani tadi. Dengar elok-elok. Dengar dah. Zikir dan ratib sama tak? Okey. Sekejap saya nak jawab soalan Kasimah Ismail. Dengar dah.
zikir dan rotib sebenarnya sama. Rotibun sama juga. Tetapi kalau tariqah dengan rotib, dia macam ni. Dah, sekejap saya nak hurai yang tu ke yang hurai dulu? Okey, yang ni saya letak tepi, saya takut lupa. Soalan Cik Gani tadi. Okey. Soalan Kasimah, dengar elok-elok. Dia zikir ni ada dua. Dengar elok dah. Zikir ni ada dua. Pertama, zikir hasanat. Kedua, zikir darajat. Apa dia zikir hasanat? Kita buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Dan zikir ni tak beri apa pun kesan pada zahir, batin, darah, daging, rohaniah, ahwal, akal, roh, sir dan sebagainya. Itu dipanggil zikir hasanat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, kita buat 33. Itu dipanggil zikir hasanat. Okey. Yang kedua, dipanggil zikir darajat. Zikir darajat ni apa? Iaitu yang tadilah. Satu zikir yang kalau kita amal, dia masuk dalam darah, masuk dalam daging, masuk dalam roh, masuk dalam sir, membawa kepada ahwal yang baik, membuka kepada makrifah yang baik, dan membawa kepada kita kepahaman-kepahaman yang membawa kepada ma'rifatullah. Nak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Baik. Jadi, bila sebut hasanat, tuan-tuan boleh ambil zikir kat mana-mana, bagus. Tapi darajat tak boleh, kena ada guru yang khusus. Lepas tu pula bila nak ambil zikir tu, bai'ahnya ada tertibnya, ada kaedahnya, ada silsilahnya dan sebagainya. Baik. Maka bila zikir darajat ni ataupun zikir tariqat ini kadang-kadang nak disebarkan kepada orang awam, banyak orang awam tak mampu nak buat. Tak mampu nak khusus Semayang kita nak buat on time pun susah. Kita orang awam mengaku sekejap, saya pun mengaku. Baik. Maka ada beberapa tariqah yang di-upgrade kepada, dia naik sikit, dah di-upgrade, di-upgrade sikit maqam dia menjadi aurat ataupun rotib. Rotib ni asalnya daripada bahagian daripada tariqah, tetapi dia downgrade sedikit. Kenapa nak downgrade? Supaya orang awam boleh amal. Rotibul atas, rotibul haddad, macam-macam rotib tuan-tuan. Aurat yang tuan-tuan jenis baca aurat-aurat, wirid-wirid dan sebagainya selepas bersubuh, bagus. Wirid-wirid tu asalnya tariqah, cuma dia nak downgrade sedikit supaya orang awam pun boleh amal. Bila dia downgrade, tuan-tuan tak perlu bai'ah. Dia ada beberapa adab-adab yang kita perlu baca tawasul, baca silsilah dan sebagainya. Kemudian amal. Waktu rajin buat, waktu malas tak ada. Tu rotib. Asalnya tariqah, tetapi yang di downgrade untuk orang awam boleh amal. Tetapi rotib dia lebih power daripada zikir hasanat. Tu sahaja. Jelas ke jelas ni? Jelas ke? Jelas. Okey, kita sambung yang tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Yang tadi pun kita ambil balik. Kelebihan selawat Nabi. Kelebihan selawat Nabi. Yang keempat, bila sebut zikir yang powerful, zahir dan batin. Cerita bab zikir. Zikir yang powerful, zahir dan batin. Kata Imam Nawawi lah kita Al-Askar. Zikir ni perlu kita lakukan. Apa ayat dia? Sekejap, saya pun lupa dah. Wa'lam. Sekejap. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Sekejap. Saya nak tunjuk tentang teks dia. Boleh ke boleh? Dah? Tak rugi kita belajar. Sekejap, saya tunjuk teks dia. Okey. Ni kita Al-Askar. Okey, tengok ni. Faslun. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdalu. Faslun, zikir itu adalah ia di hati. Okey, kembali yang keempat. Kenapa saya galakkan tuan-tuan Ramadan ni perbanyakkan berselawat, dan zikir juga kena perbanyak, tetapi waktunya berbeza. Untuk waktu live kehidupan banyakkan selawat. Sebab kelebihan selawat ni tuan-tuan, kalau zikir nak jadi dia powerful, kena buat zahir dan batin. Az-zikru yakunu bil qalbi
wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an fa ini qatasira ala ahadihima fal qalbu afdalu. Kalaulah nak jadikan zikir tu power, zahir dan batin kena jalan sekali baru dia powerful. Tu yang sahabat tadi buat, la ilaha illallah, kekal di hati dia, tak ada Tuhan melainkan Allah, zahir dan batin, zahir dan batin. Tetapi selawat ni pula dia ada kelebihan tersendiri. Dia ada kelebihan tersendiri. Selawat ni pula, dia tak ada pada batin, tuan-tuan, memadai selawat ni pada lidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati tuan-tuan nak kata Allah, 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 Allah pun boleh, tak ada masalah. Itu kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas ni? Jelas ke jelas? Jadi maknanya, saya dah bantu tuan-tuan 4 poin besar tadi. Kenapa tuan-tuan perlu memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW? Bila nak mula? Now or never, sekarang. Jangan tunggu Ramadan. Sekarang kita dah perlukan praktis dalam latihan. Berapa jumlahnya? Kata Habib Ali, minimum 300. Itu untuk orang awam. Kalian yang follow saya bukan orang awam, semua dah salik ni. Pagi-pagi lagi update, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Level orang salik, dia selawat sehari 1000 kali. Dia selawat sehari 1000 kali. Baik. Jadi maknanya, bila tuan-tuan dah faham 4 poin tadi, semua dapat ke dapat 4 poin tadi? Semua dapat ke dapat? Tolong bantu saya sekejap. Saya nak berhenti sekejap. Bukan berhenti, nak tengok di ruangan komen. Tuan-tuan dapat ke tidak 4 poin tadi? Supaya kalau tuan-tuan faham 4 poin tadi, baru tuan-tuan tidak akan meninggalkan berselawat ke atas Nabi SAW. Dah? Kalau rotib perlu berguru ke tidak? Ni kelebihan rotib. Rotib ni kita dapat sekali saja. Pergi mana-mana program. Habib Ali ada buat program baca Rotibul Attas. Lepas tu dia kata ujawizukum, aku ijazahkan kepada kamu. Kita kata qabil tu, aku terima, dah boleh amal dah. Dah boleh amal dah. Tu kelebihan rotib. Tapi kalau ilmu tariqah, selagi mana kita bertariq, kita tak boleh tinggalkan guru, tak boleh tinggalkan mursyid, kena sentiasa follow up, jumpa guru dan sebagainya. Tapi kalau untuk rotib, kita dah dapat daripada guru, dah boleh buat sendiri dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Sebab rotib itu asalnya tariqah yang di downgrade. Bukan di downgradekan kualiti, di downgradekan supaya orang awam boleh amal. Itu sahaja. Kalau nak cari tariqah yang khusus, berat tuan-tuan dah. Berat kita nak amal. Jelas ke jelas ni? Okey. Jadi, mudah-mudahan dengan 4 poin yang saya share tadi. Yang pertama tadi apa? Saya share pun tak ingat dah. Yang pertama, antara amalan, okey, sekejap saya nak baca. Sekejap. Okey, Normaniyah. Yang pertama, amalan lain tidak terima kecuali ikhlas melainkan selawat. Betul. Selawat ni kita buatlah apa jua cara. Yang kedua, amalan zikir mesti ada bai'ah kecuali selawat. Selawat tak perlu bai'ah. Tak perlu bai'ah, tak perlu nak hafal silsilah dan sebagainya. Betul. Yang ketiga, selawat tidak ada masa, boleh buat bila-bila masa. Betul. Yang keempat, zikir itu berkesan buat zahir dan batin tapi tidak selawat. Betul. Terima kasih kepada Normaniyah dan kepada semua yang menulis. Jadi mudah-mudahan banyak sangat 10,000 tu, 1,000 dia tulis 10,000 tu. Jadi bermakna apa yang dapat kita pelajari pada pagi ni tuan-tuan secara ringkas. Nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, puasa kamu tu akan menjadi sia-sia. Tak menjadi satu kebaikan pun kalau tak diiringkan dengan menjaga lidah. Jadi apa yang dapat kita pelajari pada pagi ini dalam hashtag Satafa Rohani, nak jaga lidah tu macam mana? Bukan bermakna diam. Buat benda lain. Buat benda lain. Saya dah huraikan tadi, tanah yang kosong, tuan-tuan kata biarlah, nak tanam apa, biarlah duduk saja. Tanah yang kosong, kalau tuan biarkan kosong, lalang naik. Lalang naik, macam-macam pula binatang ada, ulau ada, sebagainya. Cara nak pastikan tanah tu bermanfaat, buat benda lain, baru lalang tak naik. Sama juga dengan lidah. Okey, bila waktu terbaik untuk amal rotib? Ramlah Omar, untuk amal rotib kembali kepada mursyid ataupun guru ataupun habaib yang mencadangkan. Kalau contoh Rotibul Attas, afdal, ada beberapa riwayah. Kata Habib Habib Ali, cucu kepada Habib Umar bin Hud Al-Attas yang saya ambil ijazah pada Rotibul Attas, dia kata pertama buat sebelum daripada maghrib dan selepas daripada subuh.
Itu ratibul atas. Kalau ratib yang lain, sila rujuk kepada para habaib ataupun guru yang beri ijazah kepada kalian. Jadi waktunya berbeza-beza. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini, mudah-mudahan tuan-tuan mendapat sekelumit ilmu dan kefahaman, dan juga daripada ilmu itu kita niat untuk dijadikan tindakan. Dan saya juga nak mengulang balik, sebagaimana tuan-tuan maklum, di pondok kami ni pelajar lebih kurang dekat 10 orang pelajar-pelajar Sabah Sarawak yang tak balik. Dan semalam pula berita tuan-tuan, kerajaan di negeri Sabah Sarawak tak bagi mereka balik. Semalam keluar berita, sebab kalau balik pun mereka kena kuarantin 14 hari baru boleh disahkan betul-betul untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi sebagaimana kita maklum, PKP ni bersambung sehingga hujung bulan April. Dan pelajar-pelajar ni tuan-tuan berada di bawah jagaan saya. Tarikat Mujadidiyah ada. Dan nanti kita cerita buat tarikat ni kalau ada kita masih panjang. Jadi bagi tuan-tuan yang nak menyumbang, saya bukan nak minta derma. Tapi benda ni untuk bantu diri tuan-tuan. Barang siapa nak menggugurkan kafarah. Saya suka guna istilah ni. Kalau tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan tak dapat apa-apa, dapat pahala sahaja. Dan betul, sedekah itu membantu kita 70 daripada perkara keburukan. Tetapi ingat, kalau tuan-tuan niat nak gugurkan kafarah, bila mana tuan-tuan ada puasa, ada hutang, ada sumpah, ada nazar, ada janji yang dulu kita tak ingat macam mana cara nak selesaikan benda begini, tuan-tuan boleh masukkan di akaun Madrasah Ariyat. Nanti tuan boleh scroll Facebook saya, ada iklan yang saya pin tutup berkenaan. Kami nak cari sedikit bagi tuan-tuan yang nak menggugurkan kafarah, bagi bantu anak-anak kami untuk menghiasi Ramadan mereka pada kali ini dengan makanan dan sebagainya. Maka ahlan wa sahlan, kami tersangat alu-alukan. Jangan cerita sikit ke banyak. Saya tak suka dengar istilah tu. Saya tak suka dengar istilah ustaz sikit sangat saya bagi ni RM10. Tuan-tuan, RM10 di sisi Allah terlalu bernilai. 1,000 yang tuan-tuan masukkan pun, kalau tak ikhlas tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nampak. Jadi saya tak perlukan jumlah yang banyak, terpulang di atas keikhlasan tuan-tuan. Masuk dengan jumlah yang ikhlas. Sebab saya yakin banyak lagi golongan dia lain tuan-tuan dah bantu. Tak payah saya ucapkan. Tapi sekadar saya nak membuka ruang kebaikan. Kalau nak bantu anak-anak kami untuk Ramadan pada kali ini, InsyaAllah kami akan Ramadan di Madrasah Ariyat. Kami akan tarawih di Madrasah Ariyat. Afwan lakum. Saya tak nak lukakan hati tuan-tuan. Allah SWT Ustaz dapat tarawih dengan budak-budak. Kami tarawih di rumah saja. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala segerakan pertolongan agar kita dapat bertarawih pada hari-hari yang Allah Ta'ala permudahkan bagi kita. Jadi nanti tuan boleh scroll Facebook saya, ada yang warna merah tu, ada gambar talam pelajar tengah makan tu, ada nombor akaun. Tuan-tuan boleh transfer. Niat nak menggugurkan kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Jelas ke jelas? Jadi madai pertemuan kita pada pagi ini, InsyaAllah petang nanti jam 5 saya nak buat announcement berkenaan pendaftaran program nak bagi solat secara online. Pukul 5 nanti kita akan buat, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.